Yang Berhormat Kuala Langat telah minta tentang apakah usaha yang dibuat untuk mengurangkan jangka masa dan meningkatkan lagi proses-proses merujukan di Jabatan Perhubungan Perusahaan. Sekarang kementerian dibawa usaha untuk lihat balik kepada proses itu. Dan kita sedang mengadakan perbincangan kepada semua stakeholders termasuk MTUC dan wakil-wakil Kesatuan Sekerja, macam mana kita boleh memperbaiki prosesnya daripada masa aduan dibuat di peringkat pejabat negeri sampai habisnya penjaraan di Mahkamah Perusahaan. Macam mana proses ini boleh mempercepatkan, boleh dipendekkan, dan macam mana kuasa-kuasa tertentu seperti apa yang Yang Berhormat Ipoh Barat telah bangkitkan, kuasa menteri untuk adakahnya masih diperlu atau boleh ditukar dengan proses-proses yang lain. Perkara-perkara ini sedang diberi tumpuan, dan kita pun dah minta daripada pihak majikan dan pihak pekerja untuk memberi input kepada kita di dalam usaha ini, supaya ini akhirnya proses ini ialah untuk kebaikan stakeholders. Kedua-dua pihak, iaitu majikan dan pekerja, kedua-dua mereka mahu supaya perkara ini diselesaikan secara cepat mungkin, kerana kalau lebih lambat, lebih kos kepada majikan dan lebih kerugian kepada pekerja. Dan ini difahami oleh pihak kerajaan, dan kita akan membuat semua yang boleh dibuat untuk memendekkan masa ini, dan saya berharap pihak pekerja boleh memberi input kepada kita di dalam mewujudkan satu sistem yang lebih baik. Yang Berhormat Jasin telah membangkitkan isu tentang ada kesusahnya, ada tentang pembukaan kesatuan-kesatuan sekerja. Melalui Akta Kesatuan Sekerja tidak ada halangan untuk mana-mana pihak untuk membuka kesatuan sekerja. Memang prosesnya senang dan pendek. Mahukah mereka buka sesuatu, menubuhkan satu kesatuan sekerja in-house, atau mereka mahu menubuhkan satu kesatuan sekerja yang menjadi cawangan kepada nasional, itu terbuka kepada pilihan pekerja. Itu ialah satu perkara yang pekerja kena membuat keputusan, dan mereka membuat keputusan whether they want in-house atau kalau lah. Ya, saya ada dua isu yang Menteri saya minta jawapan sebab saya tanya pada semalam. Itu satunya ialah bila mana kita memohon permohonan pencerafan tu, dia ambil pada tarikh kita memohon, dan apabila berlakunya kelewatan 5 tahun, 4 tahun, dikira pada waktu itu 5-4 tahun yang lalu, di waktu itu ada pekerja yang dah meninggal, dikira sebagai pengundi. Orang yang tidak bekerja dikira sebagai pengundi. Dan saya telah maklumkan di bawah artikel ini tidak sesuai lagi digunakan. Jadi adakah kementerian memandang serius bahawa ini sudah dianggap tidak adil, sebabnya dikira permohonan di peringkat awal, dan saya nampak ini sudah tidak menyebelahi pihak pekerja. Yang keduanya, saya ada bawa kes electrical union, yang mana bila dia dibatalkan ataupun di-appeal ataupun dirayu ke Mahkamah Tinggi oleh pihak majikan kerana tidak ada local standard dan sebagainya, mahkamah telah tolak. Bila tolak didengar, kementerian sepatutnya mengambil inisiatif untuk meneruskan juga sama ada verification ataupun secret ballot dengan izin di bawah Seksyen 9 yang membolehkan mereka itu diberikan hak sepementara menunggu mahkamah rayuan, sebab mahkamah rayuan tak tahu lagi apa hukum dia. Tetapi proses itu kena dilakukan. Kena mohon kepada kementerian mengambil langkah segera supaya langkah tidak mencacatkan waktu. Boleh dibuat demikian. Isu tentang senarai, senarai masa buat undian, saya ingat apa yang dibangkit oleh Kuala Langat ada asas, tapi di dalam amalan kita cuba seberapa banyak untuk mengambil kira perkara-perkara ini. Saya pun sedar bahawa kita tidak boleh harap seseorang yang sudah meninggal dunia untuk mendatang dan memberi pengundian, dan kita akan mengambil kira perkara ini untuk memastikan bahawa isu-isu ini tidak akan timbul. Tentang kes yang nombor 2 yang tentang rayuan yang dibuat kepada Mahkamah Rayuan, pada biasanya bila satu kes sudah masuk ke dalam sistem judicial review, kita membenarkan mereka exhaust the process of judicial review, dan biasanya mereka ada stay order, dan stay order itu ada walaupun dia pergi ke Mahkamah Rayuan,
they still maintain the stay order, melainkan keadaan di mana Mahkamah Rayuan sudah set aside the stay order. Kalau sudah set aside the stay order, memang ada hak, kerana kadang-kadang kita dihadapi dengan situasi di mana stay order masih ada dan mereka ada membuat rayuan kepada Mahkamah Rayuan, pihak kementerian tidak ada pilihan yang lain melainkan menunggu supaya Mahkamah Rayuan membuat keputusan kepada kes ini supaya boleh diselesaikan.